Kau Melayu eh? Melayu. Halo, apa khabar semua rakan-rakan dan kawan-kawan sekalian? Nama saya Kions dan hari ini Kions mau berbincangkan tentang bahasa rasmi kita, bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu sangat penting? Terutamanya di golongan kita yang bukan bangsa Melayu. Yang bangsa Melayu, tak payahlah. Bangsa Melayu kecil-kecil sudah cakap bahasa Melayu mah. Yang di antara kita yang bangsa-bangsa bukan Melayu mesti kena pelajari dan menguasai bahasa Melayu kerana ini adalah bahasa rasmi Malaysia mah. Hello. Where can I pay the parking ticket? Tempat tanya bang, di mana kaunter pembayaran tempat letak kereta? Adi jalan ke depan tu, di sebelah kanan. Jadi kita sebagai orang Malaysia memang kena belajar baik-baik cakap bahasa Melayu, betul atau tidak? Mesti macam itu mah. Jadi kalau kita betul-betul boleh cakap bahasa Melayu dengan elok, dengan baik, saya cakap sama you kalau anda pergi dekat masyarakat orang Melayu, mereka pun respect sama kita sebab kita boleh baik-baik berkomunikasi dengan mereka. Okey, itu adalah sangat penting. Dan saya cerita sikitlah tentang saya punya kisah dulu-dulu. Semasa saya pergi hospital dulu, saya pun rasa kalau saya berbahasa Melayu, saya rasa mereka pun layan saya lebih mesra tau. Saya bukan cakap kaki tangan kerajaan semua resis ataupun semua layan orang tak mesra lah. Tapi ada juga. Suka tak suka di golongan semua masyarakat mesti ada yang resis. Bukan saja Malaysia, dekat luar sana, dekat dunia, dekat Amerika, semua ada juga. Orang putih tak suka orang hitam tak suka orang coklat tak suka orang kuning tak suka orang biru. So, itu macam punya hal mesti punya ada. Jadi, suka atau tidak di Malaysia pun mesti ada. Yang resis Melayu sikit-sikit Cina. Yang India Cina yang resis pun sama juga sikit-sikit Melayu, Cina, India. So dekat mana-mana suka atau tidak pun memang ada macam itu punya. Jadi kita sebagai manusia, terutamanya rakyat Malaysia, kita harus mendorong dan menggalakkan supaya kita hidup lebih harmoni dan tidak jadi resis. Betul atau tidak? Jadi apakah kaitan dia dengan belajar bahasa Melayu atau menguasai bahasa Melayu betul-betul? Ini kerana jikalau kita mau mengurangkan resis, kita harus saling faham, memahami antara satu sama lain. Kita mesti mau tahu bahawa apakah budaya mereka, apakah latar belakang mereka dan sebagainya. Oleh itu, kita kena belajar bahasa itu dulu. Jikalau kita mau memahami budaya dan latar belakang orang Melayu, kita mau mesti tahu bahasa Melayu dulu mah. Baru kita boleh sama-sama berkomunikasi sama dia. Apa-apa yang dia cakap, kita pun boleh faham. Kita cakap punya pun dia boleh faham. Macam itu baru kita boleh saling faham, memahami dan hormat menghormati. Barulah kita boleh hidup dengan aman dan damai mah. Betul atau tidak? Jadi sebab itulah adalah sangat penting bagi kita golongan bukan Melayu untuk belajar Melayu betul-betul. Kalau anda tengok sekarang, ramai orang Melayu pun sudah hantar anak-anak mereka ke sekolah Cina. Dan mereka punya Cina lagi lihai daripada kita orang Cina tau. 来这里讲了，但是你不要听我讲，不要跟着我刚才。对，来，我跟你讲了。Hi, I'm Mimi. Hi, I'm Munish. Hi, I'm Dila. Hi, I'm Muna. 我们现在在吉隆坡要找路，走，我们去那边来，走那边。12我要去那边。那边了，走。Ha, nampak tak? Lagi satu ini. Memang kebanggaan orang Malaysia, saya cakap sama you. Nah, kamu tengok ramai orang Melayu pun sudah take effort untuk memahami kita. Kita sebagai orang Cina atau orang India atau dan lain-lain harus juga memahami budaya-budaya dan latar belakang orang Melayu. Barulah kita boleh hidup aman dan damai. Dan di video ini anda mesti mau tonton sampai habis sebab Kions akan berkongsikan bersama anda macam mana anda boleh menguasai bahasa Melayu dengan lebih bagus. Bukan saja lebih bagus yang boleh cakap dan boleh berkomunikasi bahasa Melayu, macam mana anda boleh sounds like a Malay. Anda jangan tengok Kions cakap ini macam-macam orang Cina yang pelat. Tapi bila aku buka mulut dengan bro Melayu aku, diorang semua ingat aku Melayu tau. Aduh. Nak tanya kau? Kau Melayu eh?
Bapak kau Melayu? Mak kau? Nenek kau? Atuk kau? Moyang kau Melayu? Bukanlah. Okey. Kali ni confirm. Kucing kau Melayu kan? Apa kejadah kucing Melayu ni? Kucing ni, mana bangsa dia Melayu, Cina, India semua? Kucing ni bangsa dia harimau, singa dengan harimau belang lah. Malah yang susahnya bagi aku untuk berbahasa Melayu dalam keadaan yang pelat. Seperti ini, mau cakap bahasa Melayu yang pelat. Ini adalah agak susah bagi saya sebab saya bukan orang yang begitu. Tapi hari ini saya memilih untuk bercakap sebegini sebab saya rasa lebih ramai orang yang bukan berbangsa Melayu boleh faham dengan lebih elok. Saya takut saya punya bahasa Melayu kalau terlalu Melayu nanti ramai di kalangan bukan Melayu susah nak faham. Sebab ramai di kalangan kita pun Cina pelat. So hari ini Kion akan berkongsikan bersama anda macam mana anda boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan juga sounds like a Melayu and tak pelat. So, the first thing, paling pertamanya adalah untuk bagi mereka yang pelat cakap bahasa Melayu tapi yang apa maksud pelat-pelat adalah macam inilah. Slang Cina sangat berat. Okay, slang Cina sangat berat ataupun slang lain-lain sangat berat. Jadi macam mana nak buang slang Cina atau slang lain-lain? First kali anda kena buang semua itu la, ma, a dan sebagainya. Orang Melayu biasanya tidak meletakkan ma atau a di belakang. Biasanya paling banyak adalah lah sahaja. Jadi oleh itu, ianya sangat penting untuk buang semua ini ma, la. So, bila anda cakap bahasa Melayu, anda tanya, kalau orang tanya, sudah makan? Dah makan. Tak payah cakap, sudah makan lah. Sudah makan mah. Itu tak mau, sudah makan mah. Mana nak cari barang itu? Pergi sana mah. Mana nak cari barang itu? Dekat sana. Sudah cukup. Itu ma, la, ma, a. Semua kena kasih buang. Lagi satu adalah penggunaan perkataan. Seperti kita sudah biasa menggunakan mau ataupun kasih, wah, gua dan sebagainya. Jadi kita tak mau guna perkataan-perkataan ini. Seperti kasih dan mau, kita tukar kepada bagi dan nak. Okey, itu bagi mereka yang betul-betul tidak begitu fasih dalam bahasa Melayu. Dan saya juga mendapati ramai di kalangan kita walaupun kita bersekolah kebangsaan dan kita juga pandai berbahasa Melayu masih juga pelat adalah sebab-sebab ini. Ini adalah sebab utama saya rasa semua orang Cina, India pelat sebab apa yang kita belajar di sekolah. Okey, walaupun kita bersekolah kebangsaan, apa yang kita belajar daripada bahasa Melayu, kamus Dewan Bahasa atau sebagainya, apa yang dieja adalah sama sekali berbeza dengan apa yang dibahaskan di kalangan orang Melayu. Saya bagi satu example. Di kalangan masyarakat Melayu, mereka tidak pronounce A. Mereka tidak menggunakan A di banyak perkataan. Seperti kita yang menggunakan bahasa sebegini, yang kedengaran pelat adalah kita, baca, semua, saya, dia. Semua perkataan yang berakhir dengan perkataan A, masa kita belajar di sekolah, kita akan pronounce dia elok-elok. Kalau dia A, kita pronounce dia A. Masa, dia, kita. Jadi, in my observation, di kalangan orang Melayu, diorang tidak pronounce A, diorang pronounce E. Kalau anda meneliti dengan elok-elok, ini cara mereka berbahas. Dia tu kenapa? Engkau ni siapa? Engkau baca tak buku tu? Masa tu, aku rasa kan, engkau tak pergi sana. Tengok cara saya pronounce dia, masa, baca, lagi apa? Kenapa? Jadi ini adalah sebab-sebab utama masa kita pronounce bahasa itu adalah sangat pelat. Bahasa, masa. Okay? Jadi, aduh, susahnya aku nak berpelat macam ni. Okay, tak apa. So, itulah punca utama. Nampak? Bukan punca. Punca. Okey? Jadi, banyak yang sebut perkataan A menyebabkan kita sounds pelat. First sekali, kalau kamu semua nak sounds Malay, kena buang perkataan A, tukar kepada E. Okey? Kepada, dia, kenapa. Ini adalah bahasa baku.
Kalau dia orang bahasa tengok ni, nyaya aku. Sebab bahasa baku memang macam tu. Ini saya faham adalah bahasa yang proper. Okay? Yang proper. Tapi di kalangan masyarakat Melayu, dia orang tak sebut macam tu. Kemana dan sebagainya. Sebagainya. Tengok. Sebagainya. Bukan sebagainya. Itu adalah sebab-sebab yang Kions boleh berbahas dalam bahasa Melayu dengan slang yang agak Melayu. Apa aku cakap ni? Slang yang agak Melayu. Apa jadahnya? So, itu adalah satu tips. Dan satu lagi tips kalau kamu semua betul-betul nak berbahas dalam bahasa Melayu dan juga tidak pelat, anda kena banyak praktis. Anda kena ramaikan kawan-kawan Melayu di persekitaran Melayu. Anda kena try pergi warung-warung tom yum. Jangan asyik pergi kedai Cina atau kedai makan Cina atau kedai McDonald, KFC saja. Anda harus pergi ke warung-warung tom yum, duduk dekat sana. Tengok sana, bukan sana Duduk dekat sana, bukan sana. Pergi dekat sana, duduk, dengar diorang berbahas dan cara diorang bercakap. Bahasa ini adalah sangat interesting di mana jika kita sudah biasa dengan cara kita berbahas, ianya akan selama-lamanya jadi begitu. Tapi kalau anda cuba untuk lebih peka is conscious. Lebih conscious, okay? Peka terhadap cara mereka cakap. Sebab slang ni saya yakin sangat ianya pasti dapat dikuasai. Macam orang kat Malaysia masa diorang speaking English, very Manglish mah. Semasa kalau diorang pergi ke Australia atau pergi ke tempat lain, mereka boleh adapt. Kenapa begitu? Sebab mereka forced to. Mereka dipaksa. Okay? Kalau mereka berbahas macam English di Malaysia, ramai orang putih yang tak faham. Jadi kenapa kita tak boleh apply dekat bahasa Melayu? Kita juga boleh apply dekat bahasa Melayu jikalau kita betul-betul peka dan kita observe macam mana orang Melayu dan masyarakat Melayu mereka bercakap. Okay, macam mana diorang berbahas dalam bahasa Melayu. So, itu adalah tips-tips yang sangat penting bagi kamu semua orang untuk mempelajari dan menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. So, saya harap semua yang tidak berbahasa Melayu betul-betul boleh start untuk memberi lebih perhatian kepada bahasa kebangsaan kita supaya kita boleh saling faham memahami. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, saya rasa ini adalah agak penting bagi semua orang untuk menguasai bahasa kebangsaan kita sendiri. Kita kena bangga dengan bahasa kebangsaan kita. Okay? Bahasa English juga sangat penting sebab dianya bahasa international, tapi kita duduk dekat Malaysia. Kita banyak menggunakan bahasa Malaysia sebab ramai di kalangan masyarakat kita adalah bangsa-bangsa Melayu. So, apakah salahnya kita semua betul-betul mempelajari bahasa Melayu dan menguasai bahasa Melayu supaya kita boleh berkomunikasi di antara satu sama lain dengan lebih efektif dan mengurangkan salah faham di antara kaum. Dan kita semua boleh mengeratkan hubungan kita sebagai Malaysians dan kita akan menjadi true one Malaysia. And we can call ourselves Malaysians rather than Cina, Melayu, India dan lain-lain. Okay? So, ini adalah satu harapan sebagai seorang Malaysian di mana di masa yang akan datang kita tidak perlu lagi label bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa lain-lain. Kita cuma perlu satu label saja, iaitu bangsa Malaysian.